Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Poli bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada anda yang sudah subscribe dan juga kepada anda yang support channel ini. Guys, kami juga ingin nyatakan pada anda, terutama anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat 300 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara para artis atau personality Bollywood lainnya yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran anda. InsyaAllah kami akan buatkan juga video tentang mereka. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, ramai yang meminta kami membahaskan tentang aktor Rishi Kapoor. Kami pernah bahaskan tentang aktor ini sewaktu membicarakan dinasti Kapoor, namun pembicaraan kami tentang beliau waktu itu tidak menyeluruh. Justru itu dalam video ini kami akan bahaskan tentang aktor filem Bobby ini dengan lebih detail. Rishi Kapoor atau nama lengkapnya Rishi Raj Kapoor dilahirkan pada tanggal 4 September 1952 dan meninggal dunia pada tanggal 30 April 2020 dalam usia 67 tahun. Beliau merupakan aktor di India, juga produser dan sutradara yang bertugas dalam filem-filem Bollywood. Rishi merupakan penerima beberapa penghargaan termasuk 4 Filmfare Award dan National Film Award. Rishi dilahirkan dalam keluarga Kapoor yang terkenal dalam industri filem Bollywood. Dia dilahirkan di Bombay yang sekarang dikenali dengan nama Mumbai. Ayahnya merupakan insan filem yang cukup terkenal di Bollywood bernama Raj Kapoor dan ibunya juga berasal dari keluarga filem bernama Krishna Malhotra. Rishi bersekolah di sekolah Colonel Brown, Cambridge, Dehradun sebelum melanjutkan pendidikannya ke Champion School di Bombay dan akhirnya memasuki college yang bernama Mayo College di Ajmer. Di kalangan keluarga dan teman-teman rapatnya, Rishi dipanggil Cintu. Rishi merupakan anak ketiga dalam keluarganya. Dia memiliki abang yang bernama Randir Kapoor, juga seorang aktor di Bollywood, dan kakak yang bernama Ritu Kapoor, serta 2 orang adik yaitu Rima Kapoor dan Rajiv Kapoor yang juga merupakan seorang aktor di Bollywood. Dari sebelah ayahnya, terlalu banyak keluarganya yang terlibat dalam industri filem Bollywood, bermula dari datuknya Prithvi Raj Kapoor, diikuti oleh ayahnya Raj Kapoor dan adik-adik ayahnya yaitu Shami Kapoor dan Shashi Kapoor. Dari sebelah ibunya, juga Rishi memiliki banyak saudara yang terlibat dalam industri filem Bollywood. Adik-beradik ibunya adalah aktor Prem Nath, Rajendra Nath dan Narendra Nath. Selain itu, anak-anak abangnya juga kemudiannya cukup terkenal di Bollywood yaitu Karishma dan Kareena Kapoor. Rishi sewaktu berusia 3 tahun bersama kakaknya Ritu dan abangnya Randir menjadi cameo dalam filem yang dibuat dan dilakonkan ayahnya Raj Kapoor yang berjudul Shri Charut Showbiz yang rilis pada tahun 1955. Rishi beserta abang dan kakaknya muncul di layar ketika adegan lagu Pyar Hua Iqrar Hua Hai daripada filem tersebut. Rishi memulai debunya sebagai pelakon dengan membintangi filem yang dibuat ayahnya Raj Kapoor yang berjudul Mera Naam Joker, dan filem ini terlambat rilis dan hanya menemui penonton pada tahun 1970. Rishi melakonkan watak ayahnya sewaktu kecil dan dia memenangi National Film Award untuk kategori pelakon kanak-kanak. Setelah dewasa, Rishi memulai debunya dengan membintangi filem yang juga dibuat ayahnya Raj Kapoor yaitu filem Bobby, dan dia berpasangan dengan aktris Dimple Kapadia dan filem ini rilis pada tahun 1973. Menerusi filem ini, Rishi memenangi Filmfare Award untuk kategori pelakon lelaki terbaik. Filem Bobby ini menjadi filem hits terhebat untuk dekad 70-an tersebut. Daripada tahun 1973 hingga tahun 2000, Rishi Kapoor membintangi 92 judul filem dan dia berlakon sebagai hero romantik utama dalam filem-filem tersebut. Beberapa filemnya yang diingati diantaranya Khel Khel Mein 1975, Kabhi Kabhi 1976, Sargam 1979, Cars 1980, Prem Rock 1982, Chandni 1989 dan Divana 1992. Rishi Kapoor mulai berlakon bersama aktris Neetu Singh menerusi filem Zaharila Insan 1974. Setelah itu mereka banyak dipasangkan dalam filem, di antaranya filem Rafo Chakkar 1975, Amar Akbar Anthony 1977, Khel Khel Mein 1975, Kabhi Kabhi 1976, Dusara Admi 1976 dan lain-lain lagi. Rishi akhirnya berumah tangga dengan Neetu Singh pada tahun 1980.
Pada tahun 1980, Rishi Kapoor mulai banyak berpasangan dengan para aktris Bollywood lainnya. Di antaranya dia berlakon bersama aktris Sheena Munim dalam filem Gaz 1980 yang meledak di pasaran. Juga Rishi berlakon beberapa filem dengan aktris Padmini Kolhapuri, termasuk dalam filem hebat yang dibuat ayahnya yang berjudul Prembroke 1982. Rishi berpasangan dengan hampir semua aktris popular Bollywood untuk dekad 80-an dan awal 90-an. Sebenarnya Rishi juga mulai menerima tawaran membintangi filem yang menampilkan ramai pelakon-pelakon popular lainnya di Bollywood atau istilahnya multi-star film. Di antaranya filem Nasib 1981, Katilo Ke Katil 1981, Kuli 1983, Dosti Dushmani 1986, Gar-Gar Ki Kahani 1988, Gharana 1989 dan lain-lain lagi. Rishi banyak tampil sebagai hero romantik dalam filem-filem lakonannya, di antaranya Raja 1975, Laila Majnu 1976, Sargam 1979, Badai Dilwala 1983, Chandni 1989, Bol Radha Bol 1992, Karobar 2000 dan lain-lain lagi. Pada tahun 1999, Rishi memulai debutnya sebagai sutradara filem. Dia menyutradarai filem yang diproduksi abang dan adiknya dan filem itu berjudul Upload Chale yang menampilkan Rajesh Khanna, Akshay Khanna dan Aishwarya Rai. Ini merupakan satu-satunya filem yang disutradarai Rishi. Mulai tahun 2000, Rishi mulai melakonkan watak lelaki tua dan kebanyakan filem-filem lakonannya ketika ini menuai pujian daripada para pengkritik filem dan turut memenangi anugerah kritik. Di antaranya filem Luck by Chance 2009, Love Ajkal 2009, Do Duni Char 2010, Agnipat 2012, 102 Not Out 2018 dan Mulkat 2018. Untuk filem Do Duni Char 2010, Rishi memenangi anugerah kritik Filmfare dalam kategori pelakon lelaki terbaik. Rishi juga banyak melakonkan watak ayah bermula daripada tahun 2000. Dia melakonkan watak itu dalam filem-filem Kuch Khati Kuch Miti 2001, Hamtum 2004, Fana 2006, Namaste London 2007 dan Love Ajkal 2009. Rishi juga memenangi anugerah Filmfare dalam kategori pelakon pembantu lelaki terbaik menerusi filem Kapoor and Sons 2016. Rishi kemudiannya dianugerahi dengan Filmfare Lifetime Achievement Award pada tahun 2008 lalu. Filem terakhir lakonan beliau ialah filem yang bergenre suspense thriller yang berjudul The Body dan filem ini rilis pada tahun 2019. Sebenarnya guys, waktu Rishi meninggal dunia pada 30 April 2020, Rishi masih dalam syuting filem yang dibuat oleh Hitesh Bhatia berjudul Sharmaji Namkeen yang turut dibintangi oleh aktris Juhi Chawla. Produser filem itu, Hani Trehan, pada tanggal 8 Mei 2020 mengatakan filem itu akan tetap ditayangkan di teater nantinya. Namun kenyataannya filem itu masih belum ditayangkan. Pada bulan Januari 2021 dilaporkan aktor Paresh Rawal meneruskan bagian Rishi Kapoor yang belum selesai dalam filem itu dan filem itu hanya menemui penonton menerusi platform digital di Prime Video pada 31 Mac 2022. Tentang kehidupan pribadinya, Rishi Kapoor berumah tangga dengan aktris popular 70-an yaitu Neetu Singh pada tanggal 22 Januari 1980. Rishi yang beragama Hindu mengawini Neetu Singh atau nama asalnya Harneet Kaur yang beragama Sikh. Hasil perkawinan itu mereka mendapat sepasang anak yaitu Riddhima Kapoor dan Ranbir Kapoor. Kisah cinta Rishi dan Neetu agak berbeda sedikit daripada kisah cinta para aktor dan aktris Bollywood lainnya. Kisah cinta Rishi pada Neetu bukanlah cinta pandang pertama. Rishi bertemu dengan Neetu pertama kali sewaktu mereka dipilih membintangi filem Zaharila Insan yang rilis pada tahun 1974. Turut diberitakan ketika itu Neetu Singh tidak suka pada Rishi yang selalu melakukan prank terhadapnya. Namun akhirnya Neetu sedar kalau Rishi itu baik orangnya. Hanya dia sedikit nakal dan suka mengenakan orang lain, terutama Neetu yang merupakan pelakon baru di Bollywood. Mereka akhirnya berkawan baik. Ada juga info yang mengatakan ketika itu sebenarnya Rishi berpacaran dengan wanita lain yang tidak disebutkan siapa. Rishi selalu menceritakan masalah cintanya dengan Neetu dan Neetu berusaha membantunya. Dalam program TV Coffee with Karan yang dihostkan oleh Karan Johar, Rishi dan Neetu menceritakan bagaimana mereka mulai berpacaran. Segalanya bermula pada tahun 1975
bila banyak pembuat filem yang selalu memasangkan mereka di layar perak. Tercatat 15 judul filem yang menampilkan Rishi berpasangan dengan Neetu. Neetu yang selalu menjadi tempat Rishi bercerita tentang masalah yang dihadapinya. Ketika itu, kata Rishi, dia sedang berada di Paris untuk syuting filem lakonannya bersama Rina Roy dan Shoma Anand yang berjudul Barut. Dia berangkat ke Paris setelah selesai menjalani syuting filem Kabhi-Kabhi bersama Neetu Singh di Kashmir. Ketika di Paris itulah dia tiba-tiba merasa sepi dan merindukan Neetu Singh, kata Rishi pada media Times of India. Dari Paris, Rishi mengirimkan telegram pada Neetu yang berada di India. Isi telegram itu hanya mengatakan dia merindui Neetu. Neetu menunjukkan telegram itu kepada sutradara filem Kabhi-Kabhi Yash Chopra dan istrinya Pamela. Neetu sebenarnya serba salah. Dia memang menyukai Rishi. Namun masalahnya Rishi yang takut akan komitmen. Hal ini pernah dinyatakan oleh Rishi sendiri pada Neetu. Kata Rishi, dia hanya akan berpacaran dengan Neetu tapi dia tidak akan mengawini Neetu. Namun ternyata hubungan mereka kuat dan setelah 5 tahun berpacaran mereka akhirnya berumah tangga. Sebelum berkahwin mereka sempat bertunangan dalam satu acara yang mendadak yang tidak dirancang. Dalam wawancara dengan media, Neetu mengatakan setelah bertunangan dengan Rishi, Neetu harus mengikuti kebiasaan Rishi. Kata Neetu, Rishi akan berhenti menjalani syuting pada pukul 8 malam setiap hari. Dia juga meminta Neetu melakukan hal yang sama. Anehnya, kata Neetu sambil tertawa, dia mengikuti kemauan Rishi itu sebab dia takut Rishi akan marah. Kata Neetu selanjutnya, sewaktu dalam tempo pertunangannya dengan Rishi, keluarganya tidak mengizinkannya berjumpa Rishi berdua-duaan saja atau bepergian berdua saja. Ibu Neetu menetapkan peraturan bahwa Neetu harus ditemani sepupu laki-lakinya kalau ingin keluar dengan Rishi. Kata Neetu selanjutnya, dia dan Rishi akan menurunkan sepupunya di satu tempat dan mereka pergi berdua saja. Bila dalam perjalanan pulang, mereka akan menjemput sepupunya di separuh jalan. Sebenarnya Neetu terpaksa mengorbankan karirnya yang sedang berada di puncak bila mengawini Rishi Kapoor. Keluarga Rishi sejak awal sudah memaklumkan peraturan mereka bahwa anak perempuan dan menantu perempuan tidak diizinkan berlakon. Neetu mengatakan kepada produser filem bahwa dia tidak akan berlakon lagi setelah berumah tangga. Namun masih ada juga produser yang memundurkan jadual syuting mereka sehingga Neetu sudah berumah tangga. Neetu terpaksa memulangkan wang yang telah diterimanya dari produser tersebut. Selama 40 tahun, Rishi dan Neetu menikmati kehidupan rumah tangga yang bahagia. Walaupun mereka menghadapi masalah, namun masalah itu tidak sampai mengganggu keamanan rumah tangga mereka. Rishi dan Neetu saling support. Neetu sendiri mengatakan dia beruntung sebab mendapat Rishi. Rishi adalah suami dan ayah yang baik, kata Neetu. Namun pada tahun 2018, Rishi Kapoor membuat postingan di sosial medianya bahwa dia akan berhenti sekejap berlakon. Rishi kemudiannya diketahui terbang ke Amerika untuk menjalani rawatan. Hanya pada tahun 2019, Neetu mengesahkan bahwa suaminya sedang berjuang melawan kanser yang dihidapinya. Sepanjang Rishi menjalani rawatan di Amerika, Neetu tetap berada di sisinya. Pada tahun 2018, ibu Rishi, Krishna Kapoor, meninggal dunia dan Rishi tidak dapat kembali ke India kerana sedang menjalani rawatan. Dia ingin kembali ke India ketika itu, namun abangnya Randir memujuknya untuk meneruskan rawatan di Amerika dan tidak perlu pulang ke India. Rishi hanya kembali ke India pada penghujung tahun 2019 dan dia yang sudah sihat kembali menyambung syuting filem Sharmaji Namkeen yang dijalankan di Delhi. Namun pada bulan Februari 2020, Rishi dimasukkan ke hospital di Delhi kerana dia mengalami masalah kesihatan. Beberapa anggota keluarga Kapoor termasuk anaknya Ranbir Kapoor dan pacarnya Alia Bhatt terbang ke Delhi untuk bersama Rishi. Namun mereka akhirnya menyadari hospital tempat Rishi dirawat itu bukan untuk pesakit kanser. Sebab itu mereka sepakat menerbangkan Rishi ke sebuah hospital di Mumbai. Rishi seolah-olah tidak mau menerima hakikat bahwa dirinya sakit. Dia selalu mengatakan dia hanya sakit biasa. Sebab itu juga dia masih meneruskan syuting filem yang telah ditandatanganinya. Namun hakikatnya Rishi berulang kali keluar masuk hospital di awal tahun 2020 itu. Kali terakhir Rishi dimasukkan ke hospital pada tanggal 29 April 2020 kerana mengadu sukar untuk bernafas.
Dan pada tanggal 30 April, Rishi menghembuskan nafas yang terakhir di hospital. Kematiannya mendadak itu mengejutkan semua pihak. Rishi Kapoor meninggal sehari setelah aktor Irfan Khan meninggal dunia. Kedua-dua mereka meninggal kerana kanser. Rishi dikatakan mengidap kanser darah yang disebut leukemia. Berita kematian Rishi Kapoor itu disahkan oleh keluarganya mengeluarkan kenyataan media dan dikirimkan ke semua media di India. Dalam kenyataan itu dituliskan Rishi meninggal dalam tenang pada pukul 8.45 pagi waktu India setelah berjuang melawan leukemia selama 2 tahun. Menurut para doktor dan para jururawat di hospital itu, Rishi masih bersikap positif walaupun dalam keadaan terbaring. Jenazah Rishi disempurnakan menurut agama Hindu pada petang 30 April 2020 di Chandanwadi Krematorium, Mumbai. Kematian Rishi terjadi ketika India sedang memberlakukan lockdown kerana pandemik COVID-19. Sebab itu agak terbatas jumlah personaliti Bollywood yang datang memberikan penghormatan terakhir pada Rishi. Bahkan anak perempuan Rishi, Riddhima Kapoor, yang tinggal di kota lain juga terpaksa mendapatkan izin khusus untuk datang ke Mumbai untuk menghadiri upacara terakhir ayahnya. Guys, berikut beberapa fakta tentang aktor Rishi Kapoor ini. Pada tahun 2012 lalu, Rishi Kapoor membuat kenyataan yang mengejutkan tentang filem pertama lakonannya setelah dewasa, iaitu filem Bobby. Kata Rishi, terdapat kesalahpahaman tentang filem itu yang kononnya dibuat ayahnya Raj Kapoor untuk memperkenalkannya ke dunia filem Bollywood. Kata Rishi selanjutnya, kenyataan itu salah. Faktanya, kata Rishi, filem Bobby dibuat ayahnya untuk membayar balik hutang ayahnya yang besar kepada bank setelah kegagalan filem yang dibuat ayahnya sebelum itu, iaitu filem Mera Naam Joker. Filem Mera Naam Joker itu merupakan filem berbajet besar dan menampilkan ramai pelakon-pelakon popular Bollywood seperti Dharmendra, Manoj Kumar, Padmini, Simi Garewal, Rajendra Kumar dan lain-lain. Selain daripada Raj Kapoor sendiri dan juga Rishi Kapoor yang masih remaja yang membintangi filem itu. Filem ini merupakan filem layar lebar Bollywood yang mempunyai durasi terpanjang dalam sejarah filem Bollywood ketika itu, iaitu selama 244 minit atau 4 jam 4 minit. Walau bagaimanapun, rekod itu dikalahkan oleh filem LOC Kargil pada tahun 2013 lalu yang berdurasi selama 255 menit atau 4 jam 15 menit. Namun sayangnya, filem Mera Naam Joker itu, kata Rishi, gagal di pasaran menyebabkan ayahnya Raj Kapoor terbelit hutang dengan bank sehingga Raj menggadaikan banglo kediaman mereka. Kata Rishi selanjutnya, sebab itu ayahnya Raj Kapoor ingin membuat filem kisah cinta remaja, iaitu filem Bobby. Namun ayahnya tidak mampu membayar Rajesh Khanna untuk membintangi filem itu. Untuk pengetahuan anda guys, Rajesh Khanna di kala itu merupakan pelakon hebat Bollywood. Hampir semua filem lakonannya meledak di pasaran. Justru itu, sambung Rishi lagi, ayahnya meminta dia menjadi hero filem Bobby. Jadi idea asalnya bukanlah kerana ingin memperkenalkan dirinya di Bollywood, kata Rishi lagi. Tanpa diduga, filem Bobby tersebut yang rilis pada tahun 1973 menjadi blockbuster dan membebaskan Raj Kapoor dari belitan hutang. Sementara Rishi pula mendadak menjadi popular walaupun usianya ketika itu baru 21 tahun. Fakta lainnya tentang Rishi Kapoor, dia berlakon beberapa filem berpasangan dengan aktris Madhuri Dixit. Dan akhirnya anak Rishi, Ranbir Kapoor, juga sempat berlakon bersama aktris tersebut dalam adegan sebuah lagu yang menghiasi filem Ye Jawani Hai Diwani 2013. Rishi Kapoor menjadi penulis bersama dengan Meena Iyer untuk buku autobiografi Rishi yang menggunakan judul salah satu lagu dalam filem lakonan Rishi dan Neetu Singh, iaitu filem Khel Khel Mein 1975. Lagu itu berjudul Khulam Khula yang bermaksud terang-terangan. Adapun buku autobiografi Rishi itu berjudul Khulam Khula Rishi Kapoor Uncensored dan rilis menemui pembaca pada tanggal 15 Januari 2017. Dalam buku autobiografinya itu, Rishi Kapoor banyak berbicara terang-terangan tentang kehidupan pribadinya dan juga keluarganya. Rishi juga terus terang mengatakan dalam buku itu bahwa ayahnya Raj Kapoor mempunyai hubungan dengan sebahagian besar aktris yang berlakon bersamanya. Dalam buku tersebut, Rishi juga berterus terang bahwa dia membeli award Filmfare dalam kategori pelakon lelaki terbaik yang dimenanginya menerusi filem pertamanya Bobby pada tahun 1974 lalu. Kata Rishi, dia membayar sekitar RM30,000 ketika itu untuk memenangi award tersebut.
Memang ketika nama Rishi diumumkan sebagai pemenang award filmfare, banyak pihak yang mempertikaikan kemenangannya itu sebab calon-calon lain dinilai lebih berhak diumumkan sebagai pemenang, iaitu Amitabh Bachchan menerusi filem Zanjeer, Dharmendra menerusi filem Yadon Ki Barat dan Rajesh Khanna menerusi filem Dav. Fakta lainnya tentang Rishi Kapoor, sebenarnya pembuat filem Yash Chopra memilih Rishi untuk melakonkan watak vilen atau jahat dalam filem Dar 1993. Namun Rishi menolak kerana dia belum siap untuk melakonkan watak vilen ketika itu. Bila Rishi menolak, Yash menawarkan watak hero filem itu menggantikan Sunny Deol. Namun Rishi tetap menolaknya. Akhirnya Rishi yang mengusulkan nama Shah Rukh Khan untuk melakonkan watak vilen dalam filem itu. Kata Rishi, Shah Rukh Khan pelakon yang bagus sebab dia pernah berlakon bersama Shah Rukh Khan sebelum itu dalam filem Deewana 1992. Filem Dar yang turut menampilkan Juhi Chawla menjadi box office. Fakta lainnya, Rishi sewaktu menjalani syuting filem Amar Akbar Anthony, dalam satu adegan, Rishi tersalah memanggil nama asli Neetu Singh dalam adegan itu. Hal itu juga tidak disedari sutradara filem itu. Sewaktu proses editing, barulah ketahuan Rishi memanggil nama Neetu yang asli, bukan nama watak yang dilakonkannya. Namun sang sutradara membiarkan kesalahan itu yang tidak pun disedari oleh penonton. Rishi Kapoor juga pernah terlibat dalam beberapa kontroversi. Dalam buku autobiografinya, dia mengatakan dengan jujur dia adalah penganut agama Hindu yang memakan daging lembu atau daging sapi. Untuk pengetahuan anda guys, agama Hindu tidak membenarkan penganutnya memakan daging itu. Kontroversi lainnya melibatkan Rishi bila dia secara terang-terangan mendukung Salman Khan yang terlibat dalam kes melanggar orang di kaki lima jalan dan lari. Akibat dukungan Rishi itu, dia menerima kecaman daripada masyarakat India. Mereka mempertikaikan pendirian Rishi yang terang-terangan mendukung kesalahan yang dilakukan Salman Khan dalam kes itu. Rishi Kapoor juga terlibat dalam kontroversi bila dia membuat komen di sosial medianya pada tahun 2016 lalu dan menuliskan kritikan yang ditujukannya pada keluarga Nehru Gandhi yang menamakan sebagian jalan, bangunan dan aset India dengan nama Gandhi dan Nehru. Tahun 2017, Rishi juga membuat postingan yang menuding Rahul Gandhi mengamalkan politik dinasti di India. Rishi Kapoor yang pernah menolak watak vilen dalam filem Dar 1993 akhirnya menerima tawaran melakonkan watak vilen dalam filem yang dibintangi oleh Hrithik Roshan yang berjudul Agnipath yang rilis pada tahun 2012, yang sebenarnya merupakan pembuatan kembali filem lakonan Amitabh Bachchan yang juga mempunyai judul yang sama yang rilis pada tahun 1990. Fakta lainnya tentang aktor Rishi Kapoor ini, dia diberitakan berpacaran dengan pasangannya dalam filem Bobby sewaktu mereka menjalani syuting filem tersebut. Namun dikatakan hubungan mereka tidak berlangsung lama, hanya seketika. Bahkan sebelum syuting filem itu selesai sepenuhnya, mereka sudah tidak berpacaran lagi. Ada satu kesamaan antara Rishi Kapoor dan anaknya Ranbir Kapoor dalam filem pertama masing-masing. Dalam filem Bobby, ada adegan Rishi hanya bertuala putih di biliknya setelah selesai mandi. Dalam filem pertama Ranbir Kapoor, Savaria yang rilis pada tahun 2008, ada adegan yang menampakkan Ranbir menyanyi hanya bertuala putih dan tuala itu terlucut dari tubuhnya. Fakta lainnya, Rishi turut berlakon bersama beberapa aktris lain pada tahun 70-an lalu, di antaranya Maushumi Chatterjee, Parveen Babi, Zinat Aman, Sulaksana Pandit dan lain-lain. Namun hakikatnya para audiens hanya menyukai pasangan Rishi dan Neetu Singh dalam filem. Itu sebabnya Rishi berlakon bersama Neetu dalam 15 judul filem. Okey guys, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab rasa ingin tahu anda tentang aktor Rishi Kapoor ini. Terima kasih kerana mengirimkan pertanyaan anda. Okey, viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.